bertahniah kepada Amanah Padang Serai yang menganjurkan majlis pada malam ini, dan ini merupakan satu program yang telah diatur lebih awal daripada pembubaran parlimen, bukan dibuat selepas daripada pembubaran parlimen. Sebab itu saya jadi bertemu malam esok kena main lagi di sebelah kulim ni, kerana yang malam esok itu ialah program selepas daripada bubar parlimen. Jadi apapun kerana program telah pun diatur, kita marilah walaupun 2 malam berturut-turut. Dan tadi tuan-tuan telah dengar ucapan daripada Razang, kemudian saudara Nurul Miswari, yang berbahagia Datuk Seri Saifuddin, yang telah pun menjelaskan berbagai-bagai isu soalan yang sangat penting untuk kita berikan perhatian untuk memastikan supaya penglibatan dan penyertaan kita pada pilihan raya umum yang akan datang ini akan lebih bermakna dan membawa kepada suatu perubahan yang besar untuk mengembalikan Pakatan Harapan ini ke Putrajaya, insya-Allah. Cuma nak balik ke Wisma Darul Aman tu kita kena sabar Ustaz. Sebab Dewan Undangan Negeri Kedah tidak dibubarkan. Jadi apapun sudah tentulah persiapan untuk menghadapi pilihan raya negeri itu nak kembali ke Wisma Darul Aman, dia mesti bermula dengan pilihan raya ini. Walaupun kita tidak bersekali, tetapi ini sangat penting. Pilihan raya parlimen ni sangat penting untuk kita balik ke Putrajaya. Bermakna bukan kita, rakyat balik ke Putrajaya. Dan untuk memastikan rakyat juga berpeluang untuk nak balik ke Wisma Darul Aman ini. Kuasa rakyat itu balik ke Wisma Darul Aman nanti. Jadi dia mesti bermula pada pilihan raya ini. Kalau pilihan raya ini kita tidak dapat menunjukkan prestasi yang baik, maka sudah tentu ia akan lebih menyukarkan kita bagi menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang, yang lebih banyak jumlah kursi yang akan kita bertanding nanti. Kalau peringkat parlimen ni 15 parlimen sajalah. 15 parlimen. Kalau Dewan Undangan Negeri 36 Dewan Undangan Negeri di Kedah ini akan dipertandingkan. Jadi apapun untuk capai Dewan Undangan Negeri nanti ni, dia mesti bertitik tolak di sini. Maknanya bukan bermakna kalau Padang Serai ini Amanah tak bertanding, DAP tak bertanding, kita nak kena duduk saja, tak boleh. Kita kena gerakkan satu momentum usaha bersama, bersepadu dalam tiga-tiga parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini untuk pastikan kejayaan kita bersama di Parlimen Padang Serai ini. Untuk pastikan supaya calon daripada PH ini, iaitu calon daripada PKR ini akan mampu untuk dipertahankan pada pilihan raya yang akan datang ini. Ini sekaligus untuk nak ukur macam mana peluang untuk kita nak hadapi pilihan raya umum di peringkat negeri nanti yang mungkin akan berlaku pada tahun depan. Ini sangat penting nak pastikan supaya Dun Lunai, Dun Mabau Pulai dan sebagainya, untuk nak capai lebih baik, untuk pastikan supaya kita boleh ambil balik pada pilihan raya negeri nanti, dia mesti tunjuknya nanti akan dapat dilihat pada pilihan raya di peringkat parlimen ini. Ini sangat penting. Sebab itu saya minta pada semua ahli-ahli Amanah, ahli-ahli DAP dan semua ahli-ahli PKR untuk gabung tenaga untuk pastikan calon daripada PKR yang akan mewakili Pakatan Harapan di Padang Serai, di Kulim, akan berjaya pada pilihan raya yang akan datang ini. Jadi apapun sudah tentulah bagi saya, bila kita nak hadapi pilihan raya ni dengan berbagai-bagai ragam lah, banyak parti, 3 parti ya. 3 parti mungkin lepas ni kalau ada electoral pact dan sebagainya, dia akan ada lagi lebih parti, jadi macam-macam ragam pemikiran masyarakat. Kita sudah tentulah kita tidak boleh halang dari sudut berkepelbagaian. Yang penting walaupun ada kepelbagaian perbezaan, kita mesti ada satu kesatuan untuk hadapi matlamat kita ialah untuk nak menang dalam pilihan raya. Jadi kita kena banyak bersabar. Macam disebut oleh saudara Datuk Seri Saifuddin, saudara Nurul Miswari dan sebagainya, semua ni kena banyak bersabar. Kena ada ketabahan dalam hati kita. Kadang-kadang calon pun kena banyak bersabar.
kita pun kena sebanyak bersabar juga dengan calon. Kadang-kadang petugas-petugas ni dia tengok calon com. Muka tak senyum kan? Oh, dia marahlah kat calon. Apa muka tak senyum. Padahal kawan tu pun ada problem penat. Penat, letih dan sebagainya. Jadi calon ni penat, letih kok mana pun dia kena senyum. Dia kena senyum. Cuma musim lah ni boleh elak sikit. Kalau tak mau senyum, pakai mask. Jadi selesai masalah. Selesai masalah. Jadi kalau tak senyum pun maknanya orang tak nampak. Orang tak nampak. Tapi saya ingatlah, saya boleh nampak. Saya kata kalau orang tak senyum pun, kalau pakai mask, kod dari ni, kod dari ni, boleh tahu lah dia ni ada problem ke apa ni. Tapi koranglah sikit, korang. Daripada kita nampak secara direct yang kata dia tu tak senyum. Jadi kita kena fahamlah, memahami antara satu sama lain. Kadang-kadang semua orang dia nak calon dia tu layan dia. Semua orang nak semua orang nak. Semua PDM nak calon tu bukan kena PDM, lokaliti ni semua lokaliti, jentera ni lokaliti, ahli-ahli ni nakkan supaya calon mesti sampai ke tempat dia. Yang ni itu atas kebijaksanaan calon masing-masing lah. Macam mana dia nak urus hal ini untuk dia boleh sampai. Tetapi sudah tentulah kadang-kadang tak semua kita boleh sampai ke tempat orang. Sebab kita bukan orang jual ikan. Kalau kita jual ikan, kita boleh sampai. Atau jual roti, mamak roti ya. Mamak roti boleh sampai sebenarnya. Tang-tang kan, bawa pegang lampu, pong-pong-pong, jual roti. Boleh sampai kepada setiap rumah, setiap tangga rumah kita boleh sampai. Sebab itulah sifat orang yang nak jual roti. Dan kita ni pun calon ni pun lebih kurang nak macam tu lah juga. Dia nak kena sampai kepada pelanggan dia tu. Nak kena sampai kepada pelanggan. Jadi usahalah seberapa banyak pelanggan yang boleh kita layani untuk kita sampai. Untuk kita nak sampai kepada rumah mereka tu, tak sampai, nak berjumpa lah. Tak semestinya pergi ke rumah. Kalau nak pergi ke rumah ni memang tak mampu. Saya ingat kita harus ada sedikit memahami lah. Maknanya nak sampai ke setiap rumah ni, sudah tentulah seseorang itu tidak mampu. Jadi mesti ada ada tolak ansur. Kita buat satu perjumpaan di setiap lokaliti itu cukup untuk membawa kepada semua orang datang. Kalau orang tu tak main, apa boleh buat? Ada juga kadang-kadang baru 2 malam sudah orang telefon saya, dia abang dia gini-gini. Apa abang saya? Lama tak pernah main aku ni. Hang kata aku tak pergi kot tu. Hari-hari aku duduk lalu kot tu. Macam mana? Tak, saya duduk di Kuala Kedah. Duduk Kuala Kedah, mana nak nampak aku? Hang kata aku tak main macam mana? Ada juga pasien tu. Ada juga pasien tu. Dia duduk di Kuala Kedah tapi dia orang dalam kawasan saya. Dia orang dalam kawasan saya. Dia habang kata, saya lama tak main di kampung dia. Saya kata, aku duduk lalu. Hari-hari aku duduk lalu kot tu. Memang saya duduk lalu kot tu hari-hari semua. Sebab saya nak pergi ke kampung lain pun, kena melalui situ. Singgah kadang-kadang, singgah kedai minum. Jadi, saya kata, macam mana hang kata lagu tu? Aku hari-hari aku lalu kot tu. Saya duduk di Kuala Kedah. Duduk Kuala Kedah, memang tak nampak aku. Dia nak suruh pergi, dia nampak. Jadi, mesti ahli-ahli ni di peringkat bawah ni, petugas di peringkat bawah ni perlu ada kesabaran, perlu ada pemahaman, perlu ada dari segi bertolak ansur dan faham tentang kesibukan seorang calon, seorang calon itu sendiri untuk nak melayani semua orang. Kadang-kadang semua tu bukan sekadar nak melayani, dia nak orang panggil bermanja dengan calon. Dia nak bermanja dengan calon. Jenuh lah. Nak bermanja ni maknanya dia nak suruh kita ni layan sungguh-sungguh. Jadi semua itu harus diambil kira. Tambah-tambah kita ni petugas. Jadi kita petugas ni, kita jangan fikir soal calon. Kita petugas, kita fikir macam mana kita nak bertemu, membantu calon untuk membolehkan kita bertemu dengan pengundi-pengundi. Pengundi-pengundi supaya mengundi calon. Kita jumpa pengundi, kita habaq calon kain salam. Kita kena habaq ni calon ni kain salam. Kita kena habaq ada Datuk Mahfuz kain salam. Contoh, Datuk Mahfuz kain salam. Allah, dia tak boleh main, dia pergi kampung tu. Dia pergi kampung ni. Dia ada berapa banyak program tu. Kita kena habaq tentang kesibukan seorang calon supaya mereka dapat memahami. Kita kena bantu calon. Kita kena bantu calon supaya masyarakat semua faham. Dan akan akhirnya membawa kepada dia akan memberikan sokongan dan undi kepada
kepada calon kita. Jadi ini yang kita harus bantu. Jadi kita kena atur banyak program. Sebab itu pengurusan program ini sangat penting. Kita kena atur daripada sekarang. Kita kena pasti kampung mana yang kita nak masuk sekarang ni. Tak semestinya semua kampung kita nak kena bawa calon itu masuk. Tak semestinya semua tempat kita nak kena bawa. Kadang-kadang kalau seorang calon itu orang yang dah familiar di situ. Contoh kata Datuk Saifuddin, dia bertani lagi di Kulim Manak Baru. Dia dah lama. Dia dah round habis boleh kata banyak. Mungkin ada beberapa tempat yang baru yang ada kumpulan-kumpulan baru, pengundi baru yang dulunya mereka tak mengundi kita tapi kali ini mereka nak mengundi kita. Yang tu kena beri. Kena bawa calon tu pergi. Kena bawa calon yang dah lama di dalam kawasan tu untuk dia pergi. Jadi tak semestinya dia pergi semua tempat sebab Datuk Saifuddin dia kata utara ni dia nak kena bantu. Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan juga sebahagian Perak dia nak kena turun untuk pergi membantu calon-calon yang lain yang nak bertanding. Jadi tak sepenuh masa dia akan duduk di Kulim Banak Baru. Macam tu juga saya. Paling tidaknya saya seluruh negeri Kedah. Atas sifat saya sebagai pengurusi Pakatan Harapan di negeri Kedah ni, saya nak kena pergi ke seluruh 15 kawasan parlimen. Dan atas sifat saya juga sebagai naib Presiden Amanah, saya nak kena bantu di Perlis. Perlis tu satu dun, satu negeri pilihan raya, sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Jadi saya nak kena turun. Jadi saya tak semestinya berada sepanjang masa dalam kawasan parlimen pokok Sena. Cuma kawan-kawan dah senarai sekarang ni. Ada sekian-sekian banyak kampung yang dulunya mereka ni UMNO, yang dulunya mereka ni PAS. Jadi hari ini sudah ada perkembangan, perubahan, mereka nak saya pergi. Jadi saya akan pergi sebelum penamaan calon, saya akan pergi jumpa mereka. Lepas penamaan calon tu, biar kawan-kawan lah petugas-petugas untuk terus berhubungan dengan mereka supaya saya boleh memberikan tumpuan bantuan kepada Mai Padang Serai, Mai Kulim, Mai Sungai Petani, Mai Merebuk dan sebagainya untuk membantu pastikan calon kita ini menang pada pilihan raya umum yang akan datang. Ini yang perlu bagi saya lah, yang perlu ada persepahaman di kalangan kita dan juga kesabaran. Memang pemimpin ni dia kena banyak bersabar. Dia kena banyak bersabar. Dia tak boleh ada sifat marah pemimpin ni. Walaupun kadang-kadang nak marah kan, kita geram kan. Kadang-kadang nak marah juga. Kadang kita buat keputusan ni, orang tak bersetuju, buat ni tak bersetuju. Jadi jenuh nak cari persetujuan, kesepakatan dengan pelbagai ragam ahli di bawah ni, kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi sebab itu kita kata bila ada keputusan yang telah pun diberi, yang dibuat oleh kepimpinan, yang kita telah memberikan mandat kepada pemimpin untuk buat keputusan, kita angkat mereka jadi pemimpin, maka kita kena akur kepada keputusan tersebut. Kita kena akur kepada keputusan tersebut untuk memastikan supaya perjalanan penyertaan kita dalam pilihan raya yang akan datang ini dia berjalan dengan lancar. Jadi tak ada duk bertengkar lah. Mai lepas penamaan calon ni, kita tak mau duk bertengkar lah hang aku pasal tak puas hati tentang calon. Contoh lah kan. Tak puas hati tentang pengagihan kerusi contohnya. Tak mau bertengkar lah tu. Yang kita nak ala kepada pengundi untuk menarik seberapa banyak, menambah seberapa banyak undi untuk membolehkan kita menang pada pilihan raya yang akan datang ni. Ini yang sangat penting untuk diberikan perhatian oleh kita semua. Jadi sebab itu saya sangat mengharapkanlah setiap di kalangan kita ini untuk memberikan perhatian yang cukup bertenaga pada pilihan raya akan datang ni. Kita mesti all out lah dalam pilihan raya. Pilihan raya ini adalah pilihan raya kalau Presiden UMNO kata ini ibu kepada segala pilihan raya. Dia kata pilihan raya ini adalah ibu kepada segala pilihan raya. Kalau mereka kalah, lebih ramai mereka kata akan masuk ke penjara. Kita pula kena kata kalau kali ini kita kalah juga, maknanya penyamun akan kembali untuk memerintah negara. Jadi hanya ada dua. Sama ada melawan ataupun membiarkan diri kita ditawan. Itu dua pilihan yang ada pada diri kita. Sama ada kita nak melawan ataupun membiarkan diri kita ini ditawan. Kalau kita tak melawan bersungguh-sungguh,
Maknanya kita akan ditawan oleh penyamun. Kita akan ditawan oleh penyamun. Jadi kita pilih antara dua. Jadi maknanya ini yang penting. Maknanya kalau kita biar ni, orang jahat akan kembali memerintah negara. Adakah kita nak izin untuk masa depan anak cucu kita ini, masa depan negara kita, masa depan bumi tanah air kita ini, masa depan hidup anak cucu kita ini akan dikuasai oleh pemikiran penyamun? Jadi ini yang kita kena buat pilihan. Dan saya percaya tidak ada siapa pun dalam negara kita ini yang mau membiarkan penyamun untuk kembali memerintah. Kalau ada, memang macam Man Kulim katalah, penin. Man Kulim. Dia penin. Tak ada siapa. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak manage ni. Saya kata dua saja pilihan kita. Melawan ataupun ditawan. Itu saja. Jadi kita kena pilih untuk melawan. Untuk mengelak kita ditawan oleh musuh, mengelak negara kita ini ditawan oleh penyamun. Ini yang kita lakukan. Sebab hari ini kalau kita lihat report yang dibuat oleh Khazanah Research baru-baru ini, rakyat tak mampu untuk bersara daripada bekerja bagi menyambung kehidupan. Untuk bayangkan, rakyat tak mampu nak bersara untuk menyambung kehidupan. Kalau dia bersara, dia tak mampu nak menyambung kehidupan. Sebab kajian mereka, seseorang yang nak tamat perkhidmatan dia, bersara ni bersara yang tak ada pencen. Bersara yang tak ada pencen ni. Kalau hak kerajaan tak apa, bersara ada pencen lah. Kalau hak kerja swasta, dia bersara, dia habis tempoh 60 tahun, dia habis khidmat dia. Dia tak mampu. Kajian menunjukkan bahawa orang tak mampu sebab nak hidup di Kuala Lumpur, dia kena ada RM600,000. Jangkaan, makna jangka hayat itu dia akan boleh hidup sekian-sekian tahun. Maknanya dalam 10, 15 ataupun 20 tahun lagi. Dia berhenti 60, dia sambung sampai 15 tahun lah, 75. Kebanyakan jangka hayat kita ni dalam 74 ataupun 75. Kalau di Kuala Lumpur memerlukan RM600,000 simpanan duit. Yang paling murah kalau ikut kajian Khazanah Research ni, yang paling murah di Kedah, di Alostar, RM400,000. Itu pun orang tak mampu sebab kebanyakan yang ada simpanan dalam KWSP ni, orang yang ada RM600,000 dalam KWSP ni hanya ada 4% saja. Hanya ada 4% saja yang ada. Hampir 600,000. Yang lain nak hidupnya mana? Dalam suasana kos sara hidup kita ni yang sangat tinggi. Hari ini macam disebut tadi, maknanya kos sara hidup kita, inflasi kita masih tinggi. Inflasi kita masih tinggi. Inflasi makanan sudah sampai kepada peringkat 7%. 7%. Inflasi keseluruhannya 4.7%. Duit ringgit kita RM4.73 duit untuk $1 mereka. Sebab itu bila kami pergi luar negeri, saya dengan Saifuddin pergi Geneva mewakili parlimen. Geneva pun hampir-hampir sama. Dia punya dolar dia, franc. Apa nama Swiss franc. Dia hampir-hampir sama dengan dolar Amerika. Nak belilah barang kat cucu. Nak beli barang balik kat cucu. Orang rumah saya tak apa. Orang rumah saya kata, tak beli apa, tak apa. Beli magnet ni, magnet berpeti air. Dia cukup lah, dia beli atok penuh peti air tu. Nak beli, saya pergi tanya. Allahu Akbar. Kawan-kawan kata, Datuk, nak beli jangan duk convert dengan duit kita. Nak tak convert macam mana? Saya kata, parlimen bayar allowance kat aku dalam ringgit Malaysia, aku kena convert lah. Kalau parlimen bayar kat aku dalam dolar Amerika, memang aku tak convert lah, pakai beli lah. Parlimen bayar dalam ringgit Malaysia, bila saya nak beli, saya kena convert. Allah, saya kata, oh dia nak beli baju kat cucu, t-shirt tulis Swiss tu, t-shirt kat cucu ni 20 franc. Bayangkan 4.7, berapa dah? T-shirt tu bukan dia nak pakai pergi berjalan mana sangat pun.
Tuan bayangkan. Apatah lagi kalau kita bergantung kepada import makanan kita daripada luar yang kita terpaksa bayar dalam nilai dolar Amerika. Sebab itu, walaupun ditunjukkan bahawa inflasi makanan 6.7 dan sebagainya, tetapi sebenarnya dari sudut harga barang, dia lebih tinggi daripada itu. Inflasi kita dikatakan masih rendah, tetapi harga barang lebih tinggi daripada apa yang disebut sebagai inflasi yang masih rendah. Ini yang sebenarnya kos kehidupan kita yang terpaksa kita tanggung. Sebab apa? Sebab saya begini, karena kita gagal menguruskan ekonomi kita secara baik dari sudut pengurusan perbelanjaan kita. Kita telah pembadiran, penyelewengan, ketirisan yang begitu besar yang berlaku dalam negara kita. Dia akibat apa? Berpunca daripada apa? Daripada amalan rasuah yang berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin yang memerintah. Sebab itu, rakyat miskin kerana rasuah, pemimpin kaya kerana rasuah. Pemimpin kaya kerana rasuah. Dia hidup mewah ni kerana rasuah. Sebab itu dia tahu kalau dia kalah kali ini, dia akan masuk penjara. Seorang-seorang. You are in a waiting list. Dia kata kat Tok Mat Hassan. Dalam senarai menunggu. Senarai menunggu nak masuk. Jadi, bayangkan. Kalau kita nak biar kepada keadaan ini berterusan, maka sudah tentulah bahawa mereka akan kembali untuk menawan kita. Sebab itu, kita berterima kasih kepada rakyat. 2018, mereka telah memberikan undi kepada Pakatan Harapan. Dan ini sekaligus membongkarkan segala rahsia. Bila rakyat beri undi kepada Pakatan Harapan, membongkar segala rahsia. Bila kita seret ke mahkamah, seorang-seorang, hari ini apa jadi? Semua terbongkar. Akhirnya, Najib masuk penjara. Rosmah kena jatuh hukum. Sekarang duk merayu. Dulu ni kita duk tahu, laki ni, suami ni, duk bagi makan kepada isteri. Tak kira lah bagi duit rasuah lah kan. Kalau perasuah, pencuri lah. Dia bagi duit rasuah. Hal ni sama naik laki bini. Sama naik laki bini. Dulu laki duk belah betul lah. Laki duk belah lah. Dia pun terima lah. Hak Allah bini betul bendoi. Hak ni bukan bini betul bendoi. Hak ni bini. Dia tak betul bendoi. Dia penerai sama. Dia laju lagi. Dulu bini betul benda, tak tanya dah, abang ambil duit banyak-banyak ni bagi kat Jack ni, beli mai lah. Tak tanya dah, ponok lah pakai lah. Alah, ni sama naik Tak, kalau ini tak berlaku, maknanya BN tidak dikalahkan dalam pilihan raya yang lalu. Akan berlaku kan Najib masuk penjara? Akan terbongkar segala rahsia seperti mana yang dilaporkan dalam perbicaraan di mahkamah. Tak terbongkar. Jadi, sebab itu kalau sekali lagi rakyat beri kepada Pakatan Harapan, saya percaya bahawa banyak lagi yang akan terbongkar apabila seorang demi seorang, yang bukan kita nak balas dendam, bukan kita nak balas dendam, tetapi kita serah kepada kebijaksanaan pihak SPRM, pihak polis, pihak peguam negara untuk membawa mana-mana yang ada kes itu untuk dihadapkan ke mahkamah. Hari ini, sebelum ini, bila dalam kes-kes Najib, kes Rosmah dan kes Zahid, bila dipanggil pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai GLC, semua pekat mengaku. Kalau tidak, saya percaya pegawai kerajaan sampai hari ini mereka tidak akan membongkar rahsia yang mereka dipaksa untuk bersekongkol dengan kawang. Tentu tidak akan berlaku. Jadi, ini saya harap sekali lagi kita harus buat satu perubahan. Namun begitu kita harus mengelak daripada masyarakat kita ini terpengaruh dan terperangkap dengan isu-isu perkauman dan keagamaan yang sempit. Dan sekarang ini sedang dimain semula. Oleh pemimpin-pemimpin PAS. Saya percaya bahawa semua ini tuduhan orang tak beriman,
tuduhan komunis dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Semua ini untuk nak mengalihkan pandangan masyarakat kita ini atas kegagalan pemimpin-pemimpin PAS bila berada dalam kerajaan. Bila dah bubar baru dia kata apa? Dia kata, pasal dah bubar tidak kita nak bentang RRU. Apa nama? RUU 355. Dah bubar baru habang kata nak bentang. Saya abang kat ada satu orang PAS di kawasan saya. Dia kata pok ni ustaz kencing tak basuh semua ni. Ada seorang ahli PAS dia punya marah lah dekat pada pemimpin PAS, dia kata jenis ustaz kencing tak basuh, pakai retuk-retuk gitu ya. Lepas tu bercakap ikut dan. Mereka create isu tidak beriman, ini soal-soal akidah, isu komunis dan sebagainya, hanya untuk nak mengalihkan pandangan atas kegagalan mereka. Kegagalan mereka berada dalam kerajaan, yang mereka bercakap berdentum-dentum satu ketika dahulu, tetapi hakikatnya mereka tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi ini mereka nak kalih isu ini, mereka tuduh macam-macam. Padahal dulu mereka lah tanda tangan, Ustaz Adi tanda tangan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan Wan Azizah satu ketika dahulu, bersama dengan Lim Kit Siang dan juga Lim Goh Eng dalam masa Pakatan Rakyat dulu, untuk bersetuju menerima Perlembagaan Persekutuan Agama Islam sebagai agama persekutuan bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Semua tanda tangan, DAP pun tanda tangan. Tak timbul soal nak buang raja, nak buang agama Islam daripada agama persekutuan. Tapi sengaja dia alih. Dulu PAS duduk jadi sasaran serangan daripada UMNO. UMNO yang menyerang PAS atas isu ni. Jadi dia belajar. Dulu dia kelepiang. Dulu dia duduk kelepiang. Bila UMNO serang, dia kelepiang. Hari ini, dia serang. Dengan UMNO sekalipun, dia serang. Dia kata, Derian manggang. Derian manggang. Padahal dia tu otak manggang. Dulu duduk terhege-hege. Tak, dia kata pasal kita tak boleh, kita tangguh sat. Dia kata, tangguh sat. Muafakat dengan UMNO ni. Hai, kok mana? Hari itu, Musyidul Am dia, Ustaz Hashim Yassin kata, muafakat ni perintah Tuhan. Perintah Allah Ta'ala. Dia kata, muafakat ni perintah Allah Ta'ala. Hari ini, Presiden dia kata, kita tangguh sat muafakat ni. Hai, takkan perintah Allah Ta'ala juga kau tangguh? Dia macam ayat Quran tu. Ayat Quran ni, ada ayat pertama, lepas tu ayat kemudian tu ayat yang menasahkan. Seolah-olah macam begitu. Macam ada ayat baru lah menasahkan ayat yang pertama. Mana boleh tangguh-tangguh nak muafakat? Yang hari itu, dia kata tak, ni pasal ada kes rasuah. Kes rasuah dalam UMNO ni. Yang hari itu, hang duk pison dua UMNO tu. Hang panggil mai ke muktamar, duduk berlenang ayak mata, menangis ni orang mana? Menangis ni, seronok ni, berdamai ni, bersatu ni. Takkan hang tak tahu kata rasuah? Tiba-tiba hari ni, kita tangguh sat dengan UMNO ni. Pasal ada kes rasuah. Sebab itu saya kata bahawa semua ini dia nak hala kepada hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan tentang soal keagamaan, soal perkauman ni. Semua ini hanya untuk nak menutup segala kegagalan mereka, kelemahan mereka. Jadi kita kena lawan habis-habisan untuk pastikan supaya mereka sendiri yang akan mengangkat. Malah kita kena lawan. Kalau kita biar, dia akan memberikan ruang kepada UMNO untuk memerintah. Kalau kita biar, rakyat terus mengundi PAS. Tak undi UMNO tapi undi PAS. Tapi akhirnya UMNO yang akan memerintah negara kita. Jadi kita kena pastikan rakyat menolak lain daripada Pakatan Harapan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua. Dan kita harap bahawa kita hadapi pilihan raya ini dalam satu situasi punya komitmen yang tinggi. Dan kita kena pastikan supaya kita sentiasa mempunyai semangat untuk nak menang. Kita mesti ada bukan sekadar semangat, keyakinan. Bila kita ada keyakinan untuk menang, yakin boleh menang, baru ada faktor menolak untuk kita nak melangkah.
Kalau kita kata, payah nak menang kali ni, kita pun payah nak melangkah. Untuk membolehkan kita melangkah, nak buat kerja dan sebagainya, keyakinan kita itu mesti kuat dan tinggi bahawa Pakatan Harapan boleh kembali ke Putrajaya ini, insya-Allah. Jadi moga-moga pilihan raya kali ini akan menjadi petunjuk untuk Lunai, untuk Mabah Pulai, khususnya dalam konteks Padang Serai ini akan ada petunjuk yang kita boleh menyumbang untuk kembali kepada Wisma Darul Aman, insya-Allah. Pilihan raya kali ini kita sumbang satu kerusi di Parlimen Padang Serai ini untuk kita kembalikan kuasa rakyat di Putrajaya, dan kemudian tahun depan kita menyumbang 2 DUN dalam Parlimen Padang Serai untuk kembali ke Wisma Darul Aman. Tahniah kepada semua. Selamat bertugas, selamat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.